الحمد لله القائل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta memelihara akidah agar sentiasa beroleh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk iaitu bahana nikah sedikit. Bernikah adalah salah satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ianya menjadi satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Bernikah juga dituntut sebagai satu usaha menyambung silaturahim serta keturunan seorang di masa hadapan, di samping membina keluarga dan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dengan niat dan tujuan yang sangat murni, syariat Islam telah menetapkan setiap pernikahan yang dijalankan wajib memenuhi rukun dan syaratnya agar matlamat utama pernikahan dapat sesuai dengan salah satu maqasid syariah, iaitu memelihara nasab, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sesebuah keluarga. Oleh itu, sebagai umat Islam dan khususnya rakyat di negeri Selangor, kita perlu sedar urusan pernikahan yang akan dijalankan perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama, bagi memastikan setiap akad nikah adalah menepati hukum syarak demi kebaikan suami isteri dan ahli keluarga. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mutaakhir ini kita sering mendengar semakin ramai umat Islam di Malaysia amnya dan negeri Selangor khususnya telah melaksanakan majlis akad nikah di luar negara seperti di Thailand, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan pelbagai negara lain, yang mana pernikahan yang dijalankan ada yang mendapat kebenaran dari pihak berkuasa yang telah diamanahkan seperti Jawatan Agama Islam Negeri di Malaysia, dan sangat mendukacitakan ada pernikahan yang dijalankan tanpa mendapatkan kebenaran sebelum akad nikah dijalankan. Pelbagai sebab utama telah dikenal pasti menjadi punca berlakunya pernikahan di luar negara, dan ada pernikahan yang dijalankan tanpa kebenaran atau yang disebut sebagai nikah sindiket. Antaranya ialah: pertama, berpoligami tanpa kebenaran dengan alasan ianya lebih mudah tanpa melalui proses di mahkamah dan tanpa pengetahuan isteri-isteri sedia ada. Sedangkan berpoligami dianjurkan antaranya dapat membina jaringan keluarga yang lebih luas dengan sifat kasih sayang sesama ahli keluarga. Kedua, mendakwa wali nasab sedia ada tidak bersetuju atau enggan, sedangkan perkara itu boleh diselesaikan dengan permohonan wali hakim atau wali raja di mahkamah rendah syariah, dan ianya lebih mudah dan selamat daripada kesan negatif jangka panjang. Yang ketiga, pasangan yang telah terlanjur hinggakan ada yang telah mengandung. Oleh sebab itu mereka menganggap bernikah di luar negara dapat menutup aib mereka, sedangkan hakikatnya setiap perbuatan dosa itu tetap wajib bertaubat dan bersedia bertanggungjawab dengan kelahiran yang mungkin menjadi anak tidak sah taraf. Yang keempat, pasangan yang menikah dengan warga asing dengan anggapan ianya mudah kerana tidak perlu mendapat kebenaran dari pihak bertanggungjawab bagi warga asing tersebut, sedangkan proses pendaftaran tanpa kebenaran akan mengambil masa yang lama
dan biasanya akan menyebabkan kesukaran mendapatkan visa untuk terus tinggal di negeri ini. Yang kelima, rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara kerana belajar atau bekerja di luar negara sering menganggap tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berwajib, sedangkan pelbagai kemudahan telah ada bagi mendapatkan kebenaran untuk berkahwin. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sedarkah kita atau mungkinkah kita tidak tahu terlalu banyak masalah yang akan timbul akibat bernikah di luar negara? Tanpa kebenaran ini, habis fikirlah kita akan baik buruknya. Bersediakah kita untuk menguruskan semula pendaftaran perkahwinan di negara ini? Bersediakah kita menghadapi pelbagai masalah yang biasanya akan membawa tekanan dalam kehidupan berumah tangga? Atau adakah kita tidak peduli langsung dengan apa yang akan terjadi asalkan kehendak kita tercapai, sehingga kan ada yang berani melanggari syariat Allah Subhanahu wa taala dan undang-undang. Wahai muslimin, berfikirlah dengan minda yang waras serta hati yang jernih serta tawaduk sebelum kita cuba ingin melakukannya. Khatib juga ingin menjelaskan, di antara bahana nikah luar negara tanpa kebenaran dan pernikahan secara sindiket adalah: pertama, proses pendaftaran pernikahan tersebut akan memakan masa yang panjang kerana melibatkan prosiding dan dokumentasi untuk didaftarkan semula, kerana melibatkan pengesahan dari mahkamah, dan akan bertambah rumit sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak mencukupi ataupun palsu. Yang kedua, jika tidak didaftarkan, maka tiada surat perakuan nikah yang benar akan diperolehi, dan kita harus sedar surat perakuan nikah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai suami isteri. Tanpanya kita tidak akan dapat mendaftarkan kelahiran anak seperti biasa, lalu mengakibatkan status pengesah tarafan dan warga negara juga tidak dapat dipastikan. Urusan perubatan, rawatan dan pendidikan anak juga akan bermasalah jika tidak mendapat status warga negara. Yang ketiga, menghadapi masalah dalam urusan penyambungan visa untuk terus berada di dalam negeri ini, dan akhirnya terpaksa berulang alik ke luar negara yang memerlukan kos kewangan yang tinggi. Yang keempat, pengurusan harta pusaka juga akan turut terkesan kerana pihak yang berkaitan gagal mengemukakan dokumen pernikahan yang diiktiraf. Yang kelima, pelbagai tuntutan mahkamah seperti tuntutan penceraian, pengesah tarafan anak, tuntutan nafkah, tuntutan hadanah, tuntutan keadilan berpoligami antara isteri-isteri, tuntutan harta sepencarian dan sebagainya tidak dapat diuruskan juga disebabkan gagalnya mengemukakan surat perakuan nikah yang diiktiraf. Yang keenam, harus diingat juga, bahana yang sangat memeritkan adalah apabila mahkamah mendapati pernikahan yang dijalankan di luar negara adalah tidak sah kerana tidak menepati hukum syarak, maka pernikahan yang berlaku akan difarakkan atau dibubarkan. Kaedah fiqh menyatakan al-aslu fil adha'it tahrim, asal dalam perkara jima itu adalah haram. Yang ketujuh, tindakan undang-undang di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 boleh dikenakan kerana bernikah tanpa kebenaran dan boleh dikenakan denda RM1,000 ataupun penjara 6 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Antara kesalahan-kesalahan yang akan dikenakan denda seperti yang disebutkan juga adalah kesalahan Seksyen 124 poligami tanpa kebenaran, Seksyen 40 akad nikah tanpa kebenaran, Seksyen 31 lewat mendaftar perkahwinan, dan Seksyen 134 bersubahat melakukan pernikahan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, menyedari hakikat bahana perkahwinan luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan sindiket, umat Islam wajib mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, pernikahan yang hendak dilaksanakan mestilah mengikut hukum syarak dan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi sebuah kehidupan keluarga yang mawaddah, warahmah, sakinah, dan sentiasa mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mengikut peraturan
akan membawa pelbagai masalah dan akan merugikan banyak pihak, terutamanya suami isteri kerana tidak mempunyai surat perakuan nikah yang diiktiraf. Yang ketiga, undang-undang yang dibuat bukanlah untuk menyusahkan mana-mana pihak, bahkan tujuan utama Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dikuatkuasakan bagi menjaga kebajikan isteri dan anak-anak pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.